kita Ustaz. Ya. Dalam ada resmi Syurah Agung. Dalam podcast. Malam ada Ustaz resmi Syurah Agung. Ya. Paling go. Di ni mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Pada pengurusi Tuan Imam seluruh hari ya pada majlis serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya kita dapat lagi bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita diberi usia yang berkati, rezeki yang halal, kesihatan yang baik, amalan diterima dan dosa kita mudah Allah ampunkan. Jadi insyaAllah ruang yang ada malam ni tersambung lagi daripada kitab Fiqh Al-Harakah dari Sirah Nabawiyah, kisah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kitab ni adalah untuk kita kenal Nabi kita, tahu perjuangan Nabi kita, dan kita nak ikut sunnah baginda. Mudah-mudahan itulah kita mendapat syafaat daripada baginda. Itulah syafaat yang paling besar, adalah syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak baca sejarah dia, sirah dia. Dia bukan macam sejarah biasa. Sirah yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi akhir zaman sebagai satu iman, cabang iman kita. Kita beriman Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Tak ada dah Nabi selepas tu. Jadi menjadi keimanan, menjadi ikutan. Bahasa iman kena ikut. Kena ikut apa yang Nabi buat. Yang kita kata kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita belajar daripada sirah Nabi. Untuk tadilah untuk kita tahu sejauh mana perjuangan baginda dalam hal-hal kenegaraan, dalam hal-hal kemasyarakatan, dalam hal kemanusiaan, dalam hal kehidupan dan juga kematian. Contoh yang ada pada baginda lah yang wajib kita ikut, bukan orang lain. Sebablah kita kena ambil berat soal sirah Nabi, sejarah Nabi, fiqh, memahami sirah Nabi ni kan kita nak dapat syafaat baginda. Kita ikut baginda, kita dengar kisah-kisah baginda menghadapi macam-macam tentangan, macam-macam kejadian yang berlaku. Sebagian daripada ayat disebut sini adalah surah As-Saff. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahu alaihi. Muka surat 23 kan. Yang bermaksud dan ingatlah
Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, Allah cerita kepada kita di mana Nabi Isa ni, Allah kata, Nabi Isa kata pada kaum dia, "Hei Bani Israel, sungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku ni utusan Allah kepada kamu. Tugas aku membenarkan kitab yang diturunkan sebelum kamu, itu Taurat." Taurat ni adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Jadi kitab Taurat ni dibenarkan, kena difahami, diikuti. Dan beri khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudah aku. Dan lepas ini ingat, datang lagi Rasul terakhir selepas aku ni. Ini wasiat pesan Nabi Allah Isa kepada kaum dia yang Allah rakam dalam surah As-Saff. Khabar gembira, kamu kena gembira, kamu kena seronok, kamu kena ikut Nabi ni. Dan Rasul yang akan datang sesudah aku yang nama dia Muhammad. Tu. Min ba'dihi ismuhu Ahmad ataupun Muhammad. Terang Nabi Isa itu berkaum dia, Bani Israel dulu apa? Daripada zaman Nabi Musa, Bani Israel. Ini pula Nabi Isa itu kepada kaum dia, bahawa akan datang, akan lahir, Allah bangkitkan seorang Nabi, seorang Rasul selepas aku ni, nama dia Ahmad, ismuhu Ahmad ataupun Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Tapi yang peliknya, bila Rasul itu datang bawa bukti yang nyata, bawa Quran sebagai mukjizat, apa kaum mereka kata? Ini sihir je. Inilah kisah bagaimana Nabi kita menghadapi suatu kaum yang sentiasa membohongi baginda. Ini Rasulullah mengajak manusia kepada Allah, tapi dikatakan pembohong, pendusta, pengkhianat macam-macam. Batu kepada Bani Israel. Belum tu siapa? Batu ialah kaum Quraisy. Pun sama juga, dia kata ni sihir, ni Muhammad ni sihir je ni. Dia nak pangkat je, dia nak harta je, dia ni gila ni, macam-macam. Ni bagaimana kehidupan perjuangan Nabi kita begitu sekali dihadapi, menghadapi berbagai tomahan. Bayangkan kita tak siapa marah, tak semayang, kita nak puasa, kita nak berjuang, tak ada siapa pun nak marah. Sampai tuduh macam-macam. Kalau nak marah pun taklah sampai tahap tu. Itu tuduh gila dia ni. Dituduh dia ni ahli sihir. Sampai nak dibunuh, dikepung dan sebagainya. Ini nak kita bila baca kisah ni, kita ingatlah, kalau kita pun berjuang macam baginda, akan ada lah, akan ada macam tempat-tempat lain. Nak pakai tudung pun tak boleh, nak semayang pun tak boleh, masjid pun dibakar, rumah pun dirobohkan, dibunuh, nama-nama Islam pun tak boleh guna. Pakai Islam pun tak boleh pakai. Mungkin tempat kata okey lagi lah setakat ni, taklah lebih tempat lain. Inilah yang disebut oleh Allah bagaimana mereka kata pendusta, pembohong. Islam ni penipu. Banyak setengah negara tak bagi Islam ni diamalkan secara terang-terangan. Inilah yang berlaku untuk kita sedari bahawa apa yang dibawa oleh Nabi kita ni akan ditentang. Dan kita yang ada ni mewarisi perjuangan bagian ini juga akan menghadapi banyak rintangan, banyak masalah. Itu pun kita jangan putus asa. Jangan putus asa dengan dengan ejekan, dengan tuduhan Islam tak maju, Islam ni fashion lama, Islam ni primitif, undang-undang zalim lah. Kalau ikut Islam bila nak maju lah, macam-macam ni. Walaupun kita kata tak ada, memang akan ada juga. Sebab manusia ni dia akan terpaut dengan dunia. Dunia janjikan berbagai keindahan. Dekat Islam ni dia kata tak ada jamin apa-apa. Inilah bila manusia ni tak mengaji, tak belajar, tak baca Quran, tak baca sirah Nabi, dia akan buta sejarah, buta tentang Islam. Dia akan menentang apa yang dia tak kenal.
Sedangkan Islam agama yang terbaik, agama fitrah, agama yang menjamin keamanan, keselamatan. Salam di mana-mana. Lepas tu Nabi sebut, afsyus salam, sebarkan salam. Ini Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi beritahu, sebarkanlah salam, ucapkanlah salam, wujudlah keselamatan di mana saja kita berada. Islam ni menyelamatkan seluruh makhluk. Binatang pun selamat, sungai pun selamat, laut pun selamat bila Islam memerintah. Dilarang pencemaran alam, pencemaran sungai, pencemaran laut, pencemaran bunyi, pencemaran akhlak, semua ditegah. Nabi kata, saya bakal salam, wa atimut ta'am, bagilah orang makan, wasilul arham, hubungkanlah silaturahim. Itu Nabi suruh. Wa salatu bil laili wa nasun niyam. Mayang waktu malam ketika manusia tidur, engkau dapat syurga dengan sejahtera. Nabi suruh kita sebarkan salam, jemput, ajak orang makan, belanja orang makan, bagi makanan, hubungkan silaturahim, bukan nak kelahi, berbaik dengan anak beranak kita, ukhuwah sebagainya. Dan dengan Allah, mayanglah malam. Jika orang tidur, Nabi kata kamu dapat masuk syurga dengan sejahtera. Ini Nabi sebut, ya ayuhan nas, pada seluruh manusia, untuk sebarkan keselamatan, kebaikan, bagi makan dan sebagainya. Ini antara perjuangan Nabi berkebajikan. Mana lagi ada orang yang boleh bagi orang makan? Islam ajak lama dah, bagi orang makan. Dia ada kebun durian, ajak makan durian. Sawit tak adalah nak buat ajak pergi kebun sawit ni. Dia nak makan sawit pula. Duit sawit tu lah. Beli makanan, buat jamuan, ajak orang makan. Orang kaya hadiah, orang miskin sedekah. Contohnya tak lama lagi kita akan menyambut apa? Aidil Adha. Nabi kata siapa yang ada kelebihan, ada harta, ada piti, ada duit, tapi tak berkorban, kedekut dia. Nabi kata orang macam ni jangan hampir masjidku. Nabi kata jangan semayanglah, tak semayang, kedekut sangat. Duit ada, piti banyak, semua duit dia, tapi kedekut. Satu bahagia je, bukan seekor pun, tak nak korban dia. Nabi kata orang macam tu, kedekut macam tu, jangan semayang, jangan datang ke masjid aku. Walaupun dia korban ni bukan wajib, tapi bila kedekut sangat, kikir sangat, tangkap jari sangat, jadi masalah. Ingat, harta bukan milik kita, kita pegang amanahnya, milik Allah. Tu Nabi pesan tu, ni Nabi yang kita nak baca kisah ni. Bagi kita sedar, Nabi ni bukan sebarangan, dia ni utusan Allah, pilihan Allah untuk bimbing seluruh dunia, seluruh alam ni, untuk menjadi hamba Allah. Jadi beruntung kita boleh baca kisah Nabi. Tanda sayang kat Nabi, kita baca kisah dia, sejarah dia, perjuangan dia, kehidupan dia. Kita akan baca kitab ni. Jadi siapa-siapa nak dapat buku tu, kalau nak beli bolehlah. Kalau nak photostat pun boleh. Harga dia apa? RM20 ni tu, harga tu. Atau nak beli sendiri pun boleh. Kat kedai mungkin dia kedai. Pulalah. Jadi boleh baca, boleh kita sebarkan tentang perjuangan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpandukan kepada ayat-ayat Al-Quran. Tadi ayat 6 surah As-Saff, bagaimana Nabi Muhammad ni dah ada diceritakan dalam kitab-kitab sebelum tu. Untuk apa? Untuk menjadi persiapan kepada pengikut-pengikut Nabi. Lepas tu supaya terus menyambung. Sebab bila Nabi Musa wafat, agama dia tak pakai dah, kena ikut Nabi Isa pula. Bila Nabi Isa wafat, tak lagi ikut Nabi Isa dah, kena ikut Nabi seterusnya. Itu agama tu macam tu. Tapi agama akhir ni yang Nabi bawa ni terpakai sampai akhir zaman. Semua Islam mereka, Nabi Isa pun Islam, Nabi Musa pun Islam, semua Nabi bawa ajaran Islam mereka. Tapi agama dia ataupun Islam masa tu terhenti bila wafatnya Nabi-Nabi.
Terhentinya kitab mereka bila wafat nabi-nabi mereka. Itulah kekurangan yang ada pada kitab-kitab dulu. Tapi bagi Al-Quran terpakai sampai akhir zaman. Bila Nabi Muhammad lahir dan bawa Quran, semua nabi-nabi yang terdahulu amalan mereka tak boleh kita ikut lagi dah. Kitab-kitab mereka tak boleh dah kita baca. Hanya kita kena baca, beriman dengan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Kalau adalah Nabi Isa turun nanti, dia tak bawa ajaran dia akan bawa ajaran Nabi. Kalau ada Nabi Musa pun di dunia ni, dia tak akan ikut syariat dia akan ikut syariat Nabi. Mana semua Nabi-Nabi yang dah wafat, semuanya mereka ni tidak boleh kita nak ikut lagi. Itulah kelebihan Nabi akhir zaman, penghulu Nabi ni. Nabi kita dah penghulu, maka penyudahlah kita Al-Quran menjadi ikutan sampai kiamat, mukjizat terpakai sampai kiamat. Tapi tongkat Nabi Musa habis bila baginda wafat. Jadi beruntung kita ada mukjizat, ada Quran kan. Masih ada Quran yang boleh kita baca, boleh kita fahami. Kita orang Melayu tapi boleh faham bahasa Arab bila kita mengaji. Diterjemah dalam bahasa kita, dihurai dalam bahasa kita, jadi kita boleh faham Quran. Itulah mukjizat. Ditulis, diterjemah dengan pelbagai bahasa. Itulah mukjizat yang dapat membimbing kita, memberi kita kehidupan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu Quran terpakai. Jadi kita yang baca Quran untung. Siapa tak baca, rugi lah. Jadi nak untung, baca Quran. Tak seperti baca sehari 1 juzuk. Paling kau bacalah Quran. Ini tanda kita sayang kat Nabi. Sebab Nabi kata dah, siapa-siapa yang pegang pada dua benda ni, Quran dengan sunnah aku, dengan hadis aku, dia tak sesat buat selama-lamanya. Nabi dah pesan. Tanda kita percaya kat Nabi, kita baca Quran, kita ikut Quran, ayat Quran dalam semua bidang hidup kita. Nak berniaga ikut Quran, dalam rumah tangga ikut Quran, dalam pemerintahan, politik ikut Quran, dalam ibadah ikut Quran. Semua ikut Quran. Kemasyarakatan, perubatan, perundangan, semuanya kena ikut. Peperangan pun ikut Quran. Kamu akan selamat di mana kamu berada. Ini Nabi sebut. Tanda kita beriman dengan Nabi, kena ikut Nabi. Tidak. Beriman dengan Nabi, Nabi cakap tak ikut. Ini bimbang kita takut. Ada orang jenis macam tu. Dia lebih pada liberal dia, pelura dia, sekular dia, komunis dia, sekular, semacam ideologi dia ada. Jangan kita duk pakai ideologi manusia. Kita pakai Quran. Ikut akidah Islam. Itulah Allah sebut tadi surah As-Saff. Kemudian yang kedua surah Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Subhanallahul azim. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab. Ini Allah beritahu. Kitab apa tu? Kitab Taurat dan Injil. Mengenal Muhammad. Mereka kenal Nabi Muhammad ni. Mereka kenal. Allah kata, mereka kenal. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Macam mereka kenal anak-anak dia. Ini Allah cerita untuk kita tahu bagaimana teruknya orang dulu-dulu. Umat dulu teruk. Kita teruk tak teruk? Tanya diri sendiri. Teruk juga ke tak teruk? Kalau teruk serupa jugalah kita. Ini Allah kata, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil mengenal, mana dia kenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sebab mereka baca kitab. Mereka baca kitab Taurat, mereka baca kitab Injil. Mereka hafal. Kita tak baca. Boleh tak baca, teruk lagi mereka lah. Jadi kita baca kisah mereka dan kita kenal diri kita sekarang. Aku baca tak Quran? Mereka baca Taurat, mereka baca Injil. Kenal Nabi. Anak-anak mereka baca anak-anak mereka. Dan sesungguhnya sebagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka mengetahui. Ada setengah tu dia tak cerita kebenaran. Dia menyembunyikan. Dia takut. Ada juga tu setengah tu dia tahu Nabi akhir zaman akan lahir. Tapi dia menyembunyikan. Takut apa? Takut dia tidak ada orang ikut dia dah. Tak ada orang sokong dia dah. Macam Abu Lahab lah. Macam Abu Jahal lah. Sebab apa dia tak ikut Nabi Muhammad? Sebab apa kalau ikut dia, habislah martabat aku.
aku bos, kena ikut dia. Macam mana? Mana takut dia punya pangkat dia jatuh, takut dunia dia hilang. Selama dia kontrol Mekah, dia lah balon Mekah masa tu. Bila dia carikan Nabi, habis orang ikut Nabi semua. Tak ikut dia lagi. Kerana benda, kerana dunia, kerana pangkat, kerana harta, orang sanggup menyembunyikan kebenaran. Berlaku tak kat kita hari ni? Berlaku. Sanggup menipu, sanggup kita kecil orang, tipu orang kerana nak suatu benda. Takut tipu mahkamah, tipu tu hakim, lantik orang-orang tertentu untuk tolong kita, saksi palsu, saksi bohong, untuk kita ditinggal tidak bersalah. Kerana harta, sanggup khianat pada negara, kepada agama ni, kepada keluarga. Ada orang kerana harta sanggup bunuh mak ayah, kerana harta sanggup bergaduh dengan adik kakak dia, berebut harta. Kerana harta yang sedikit ni, lagilah pemimpin Mekah. Yang sana jadi pemimpin, jadi padri. Bila padri cerita benar, orang tak ikut dah dia. Nabi Muhammad lahir, tak ikut dah, orang tak pergi dah ke gereja, tak pergi dah dekat dia, tak minta ampun dengan dia lagi, minta ampun dengan Allah dah. Jadi dia tak nak, kalau cerita betul, orang tak datang lagi ke gereja, tak ada orang yang bagi duit kat gereja, minta maaf, bertobat ke, tak ada lah. Orang akan ikut Nabi Muhammad akhir zaman, akan semayang, doa masing-masing. Mana boleh bayar duit untuk tebus dosa. Ni punca dia, kenapa manusia ni tidak ikut Rasul akhir zaman. Walaupun Nabi ni betul, Muhammad ni betul, tapi mereka ada kepentingan dunia, duit, kena perut, kena kih perut, ramai orang jadi ahli neraka. Kita bimbang. Jadi kita baca kisah ni, mudah-mudahan kita tak ikut dia. Kita ni umat akhir zaman. Ni cerita umat dulu, mereka dibinasakan Allah kerana perut dia. Mereka nak jaga perut, mereka tipu timangan, tipu sukatan, tak percaya dengan Nabi, macam-macam mereka buat, akhirnya mereka dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka pintu rahmat, tapi mereka tak nak ikut juga, degil juga. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Inilah kita baca kisah mereka dalam Quran ni. Quran cerita kisah mereka supaya kita hari ini dapat perbaiki. Jangan kita memusuhi Nabi kita. Jangan kita tuduh macam-macam kat Nabi kita, atau kita sokong dengan tuduhan orang yang macam-macam tuduh kat Nabi kita. Di India tuduh Nabi macam-macam, kata Nabi macam-macam. Satu dunia sedang marahlah. Tapi marah sajalah. Mereka boleh bunuh sana sini, tapi kita marah saja. Itulah mereka cuba nak hancurkan Islam. Mereka pakat ramai-ramai tu, angkat senjata, angkat pedang, macam-macam ditunjuk. Keganasan mereka, benci mereka dengan Nabi, benci mereka dengan umat Islam. Walaupun satu bangsa, India satu bangsa je, tapi agama lain-lain. Dia sanggup bunuh, sanggup bakar, sanggup potong kepala. Ni dan mereka lah yang sentiasa menunjukkan kejahatan di mana-mana dunia hari ini. Islam biasa menghulurkan tangan perdamaian, bagi ruang untuk mereka tinggal, untuk mereka duduk, untuk mereka dapat macam-macam lah. Tapi itulah yang berlaku. Di mana ini kita akan belajar daripada apa yang Nabi hadapi, dan insyaAllah Islam ini pasti akan menang. Yang pasti kita kena istiqamah dengan Islam. Semaya jangan lupa. Dari kita sebut, kita tanya diri kita, tadi masa Zuhur tadi sembahyang kat mana? Tadi masa subuh tadi sembahyang kat mana? Anak kita ke, kawan kita ke, bos kita, kamu sembahyang kat mana tadi? Dia sembahyang kat rumah. Belum pasti lagi. Kita kena sembahyang kat masjid, sembahyang kat surau 5 kali. Jadi itulah kita tanya diri kita. Kalau sembahyang kat rumah lagi, ada masih lagi kita tak ikut sunnah Nabi. Malaikat ada hal-hal yang tak boleh elakkan, uzur syar'i, sakit yang tidak boleh bergerak dan gitu. Mana suasana yang tak boleh kita nak tinggalkan benda tu, jaga orang sakit, jaga keselamatan, yang tu uzur syar'i namanya. Tapi kalau tidak ada urusan syar'i, maka kita tetap kena hadir solat ke masjid bagi tanda kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Sebab Rasul perintah, aku kalau ada kesempatan akan bakar rumah orang-orang yang tidak datang solat ke masjid. Mana bukan kata tak sah solat di masjid, di rumah, tapi maksudnya Nabi tak suka
Umatnya semayang di rumah, pahala sikit, satu je dapat. Satu mungkin sebesar biji sawi. Nak buat apa biji sawi sikit sangat bandingkan dosa yang begitu banyak. Disolatkan masjid 27 Allah bagi, Nabi kata. Mungkin sebesar Bukit Uhud 27, kalau bersawi pun 27 biji sawi, banyak sikit 27. Mungkin 27,000, mungkin 27 juta. Banyak 27 ni kita tahu banyak mana. Tapi satu lah. Satu je. Jadi orang yang ada akal dia akan pilih yang terbaik. Duit dia kan nak RM1 dengan 1 juta. Yang tu nak bagi 1 juta ni nak bagi RM1. Dia berebut RM1. Ni tak cerdik. Inilah Nabi sebut, sebab kita beriman dengan Nabi akhir zaman ni, kita ikut semua sunnah baginda yang Nabi cakap, sunnah qauliyah, hadis-hadis Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mainlah kamu akan ikut aku sembahyang. Itulah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, terusnya kita lihat lagi di mana dalam kisah ini disebut semuanya kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi berita besar dan berita hangat di kalangan ahli kitab. Mana kalangan Nabi ini menjadi berita hangat, berita besar. Jadi kita kena seronok Nabi kita lahir untuk menyampaikan suatu misi yang agung yang Allah utuskan. Penuntut Nabi-Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi semua, Nabi Habib semua akhir zaman. Mana agama yang Allah sempurnakan dengan penuntutnya Nabi kita akhir zaman. Jadi agama kita dah sempurna dah cukup dah sesuai sangat dah. Tak ada lagi agama lain yang ada selepas agama yang dari Nabi kita ni. Mana inilah agama yang kita kena pertahankan, kita kena perjuangkan dalam semua bidang. Nabi tinggal untuk kita perjuangkan sekarang ni. Nabi dah wafat, sahabat-sahabat Nabi dah wafat, tinggal hari ni kita lah. Kita kena teruskan perjuangan ini kerana kita yakin apa yang kita buat menjadi kesukaan baginda, suka umatnya, terus hidup dalam keadaan penuh dengan ketaatan, penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Quran sebagai panduan, hadis Nabi sebagai ikutan. Nabi ni dia cerita, dia huraikan, dia jelaskan Al-Quran. Kita tak boleh faham Quran tanpa hadis Nabi. Tak boleh faham. Jadi boleh faham Quran dengan ada hadis Nabi. Dihuraikan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi terangkan Quran tu. Jadi itulah kita bersyukur kepada Allah. Allah hantar seorang Nabi walaupun kita tak pernah jumpa baginda, tak pernah tengok baginda, tapi kita beriman, beramal dengan apa yang diceritakan oleh baginda. Sebab Allah suruh kita ikut Nabi. Ama atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahu alazim. Apa-apa yang Nabi bawa, kamu kena ambil. Nabi bawa syariat, ikut syariat Nabi. Nabi buat panduan bagaimana untuk berkeluarga, ikut dalam bab kekeluargaan, perkahwinan. Dalam bab harta, ikut Nabi. Dalam bab hiburan, ikut Nabi. Hiburan yang sampai kita melalaikan, yang sampai kita buat benda-benda yang mungkar. Dalam bab apa? Bab ekonomi, ambil yang halalan thayyibah, jangan sibuk dengan hal-hal riba. Riba ni bukan daripada Islam. Gharar ni yang tak jelas, tipu daya. Hari ni ada insurans yang tak Islam, jangan ambil takaful saja. Untuk motor ke, untuk rumah ke, untuk nyawa ke, untuk perubatan ke, jangan ada ambil takaful lain atau insurans lain. Itu semua ada unsur-unsur tipu, riba dan semuanya ke arah api neraka. Jangan duk cari, walaupun kata murah, untung jangan. Hidup kita sementara je. Tanda kita beriman dengan Nabi, ikut semua. Dan ekonomi, jangan duk guna insurans yang haram lagi, yang konvensional. Walaupun motosikal, walaupun kita ada kereta, bukan makan pun kita, walaupun tak makan, dia ada kaitan dengan muamalat. Jaga ekonomi kita, jaga politik kita. Jangan ambil ekonomi lain, ambil ikut Nabi je. Ikut Nabi kita selamat. Tak ikut Nabi, walaupun kita menang, kita dapat duit, dapat macam-macam cerita, tapi kita kekal di neraka. Sebab kita ikut jalan yang salah. Kalau kita beriman dengan Nabi, nak ikut perjuangan Nabi, tapi kita ikut sistem lain, keluarga sistem lain, hiburan sistem lain,
Makanan cerita lain, kita ikut semayang aja. Semayang ikut Nabi. Puasa ikut Nabi. Yang lain kita pakai ikut suka aku lah. Aku nak untung, aku nak kaya, aku nak bahagia. Ikut aku lah. Jangan. Kita boleh ikut dunia hanya dalam bab-bab tertentu saja. Apa dia? Nak tanam apa? Tanah padi ke? Tanah jagung ke? Tanah pisang ke? Tanah betik ke? Ni boleh ikut kita. Tapi itu pun tengok tanah pula. Tengok musim pula. Tengok makanan pula. Walaupun kita boleh pilih apa-apa, itu hal dunia. Nak tanam apa? Yang tanam ganja. Yasin tanam ganja. Tali gantung dia. Tanam ganja. Tapi ada orang tanam ganja, tak kena apa-apa. Itu dunia nama dia. Tapi kita nak selamat, ikut Nabi. Jangan ada ikut dunia. Dunia ni penuh dengan tipu daya. Dunia ni penuh dengan permainan, senda gurauan. Nabi dah ajar dah. Ambil dunia untuk pergi ke akhirat. Itu tak apa. Ambil dunia sebagai alat untuk ke akhirat. Kita beli kereta, beli motor, guna kereta motor untuk ke masjid, untuk mengaji, untuk buat benda baik. Ini yang dia kita beli. Ini harta tu kita beli untuk pergi akhirat. Itu saya katakan kita beli syurga. Ini dah ada kereta, ada harta, tapi masjid tak pergi. Tapi pergi tempat tak payah, tak elok, buang masa sebagainya. Jadi kita gunakan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai alat untuk kita bersama-sama dengan Islam. Ini Nabi sebut ni. Begitu besar Nabi datang, cerita, tunjuk contoh bagaimana Nabi seluruh hidupnya untuk Islam. Sahabat-sahabatnya wakafkan harta dia untuk Islam. Ada wakaf senjata, ada wakaf harta, ada wakaf perigi. Inilah Islam, kebajikan. Perigi yang diwakafkan oleh Sayyidina Osman masih ada sekarang. Kita wakaf apa? Sebenarnya kita wakaf sejarah jahat kita. Orang itu mati dah. Orang jahat itu, ilmu mencuri dia ada, orang ramai ikut dia. Habis kita. Tinggal sejarah yang baik. Kita jadi menteri, buat undang-undang yang baik. Undang-undang apa? Buat yayasan untuk bantu orang fakir miskin, yayasan untuk perubatan orang kena kanser, orang kena dia ada buat yayasan, ada duit di situ bagi bantuan ni. Ini kebaikan. Teruskan. Ni dah buat benda-benda yang menyusahkan orang. Sejarah yang jahat akan menyebabkan dia akan menanggung dosa bila orang ikut. Tapi kalau dia buat benda baik, orang beramal dengan undang dia buat tu, akta yang dia buat tu, orang ikut benda baik, dia juga dapat sahamnya. Inilah yang buat Nabi ni. Betul lah. Penting kita ambil iktibar daripada apa yang dilakukan Nabi. Pada sahabat-sahabat yang ikut Nabi, mereka jadi orang selamat. Yang tak ikut Nabi, macam Abu Jahal. Dia kenal Abu Lahab, itu buat saudara Nabi. Tapi dia tak nak ikut Nabi. Dia kata Nabi ni betul, tapi aku tak nak ikut dia. Betul Nabi ni, Muhammad ni betul. Dia tak pernah bohong. Tapi aku benci kat dia. Benci semacam. Dan sebab benci, tak nak ikut, tak nak patuh, maka menyebabkan mereka ni akan mendapat murka Allah. Jadi kita yang umat akhir zaman ni kena ingat, kita akhir zaman tidak akan dapat apa-apa, melainkan kita bersama-sama juga dengan apa yang Nabi sebut. Inilah. Walaupun umat dulu tak ikut, orang Quraisy tak ikut, ramai tak ikut, las-las ada yang ikut. Contohnya Abu Sufyan, kita sebutlah sekali. Abu Sufyan adalah dia dapat hidayah Allah, dengan isteri dia akhirnya jadi sahabat Nabi dan dia Allah ampunkan dosa-dosa dia. Itu asal menentang Islam tegar. Abu Sufyan dengan Hindun sanggup belah dada Hamzah, benci dia, belah dada, nak makan hati. Tapi akhir-akhirnya zaman Fatih Mekah, bila Islam dah berkuasa, dah kuat, dah menang, maka orang ramai bersama-sama dengan Islam. Kita pun ingatlah, untuk selamat kita tetap kena bersama-sama dengan Islam, bukan hanya semayang semata-mata, ikut semua Islam dan semua bidang. Inilah yang dibawa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli kitab daripada kitab Taurat dan Injil dulu yang tak ikut, mereka kekal jadi kafir. Khalidina fiha abada. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir bukan ahli kitab, mereka kekal dalam neraka jahanam. Ada kitab jahanam juga. Kita ada Quran macam mana? Terima. Bila ada Quran, baca Quran. Jangan jadi macam ahli kitab dulu. Mereka ubah kitab
Yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal, diubah dengan tangan mereka kitab Taurat dan Injil itu. Dan bila lahir Nabi Muhammad dia tak ikut. Mereka kekal dan neraka. Itulah kita baca Fatihah tu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan puak-puak Yahudi lah. Yang Allah murka waladhdallin dan sesat macam puak Nasrani. Kekal yang kita baca dalam Fatihah. Dekat sembahyang baca. Kita nak ikut siratal ladzina an'amta alaihim, tu kita nak ikut. Orang-orang yang telah kau bagi nikmat kepada mereka ya Allah, kena ikut orang ni. Daripada nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Bukannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya orang-orang yang kau mungkin dan sesat, Yahudi dan Nasara. Mereka ini terus membohongi nabi sampai sekarang. Dekat Palestin sana, Zionis, mereka lah sebahagian daripada keturunan babi dan juga monyet, kera. Yang hari jahat perangai dia macam monyet lah. Nampak rumah orang, dia roboh. Nampak orang yang Palestin, dia pergi bunuh. Tembak, dia pergi. Itulah. Ini antara keturunan. Dulu memang mereka jadi monyet, jadi babi. Sekarang ni tak ada muka monyet. Akhlak tu kita bimbang. Akhlak monyet, akhlak babi yang masih ada, yang kerja dia khianat sana, khianat sini. Perangai-perangai yang Allah kata, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka macam binatang, bahkan lebih teruk lagi daripada binatang. Ini tak jauh. Ada orang yang perangai dia macam binatang, sanggup bunuh anak, bunuh keluarga, bunuh jiran. Ini bunuh. Dia akan membunuh ini satu dosa yang amat besar yang dilarang dalam agama mereka, dalam peperangan kerana menegakkan agama. Inilah yang Nabi bawa, suatu berita besar dan berita hangat di kalangan ahli kitab yang dibawa oleh kedua-dua Nabi besar mereka, Musa dan Isa AS. Dengan khabar yakin tentang kebangkitannya, sifat-sifatnya, dasar kerasulannya serta keistimewaannya. Ini Nabi ajar. Dia bawa, bukan Nabi datang itu. Walaupun Nabi ummi, baca tak boleh, tulis tak boleh. Ini khusus untuk Nabi, istimewa. Kita umatnya kena boleh baca, boleh tulis. Jangan jadi buta huruf. Nabi suruh kita ni jadi orang yang boleh baca. Balighu anni wala ayah, Nabi kata. Sampaikanlah kepada kita walaupun satu ayat. Mana kita kena ada ilmu. Sampaikan cerita kepada orang lain tentang Islam, tentang Nabi, tentang Al-Quran, tentang halal haram. Ini Nabi dengan khabar yakin Nabi tentang kebangkitannya, sifat-sifatnya yang sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik mana benar, cakapnya benar, buat benda benar, tahu benda yang tidak benar, benar-benar mereka. Amanahnya, jujurnya, tablighnya, menyampaikan. Semua Allah cerita disampaikan. Walaupun cerita tentang Allah tegur Nabi, Allah sampaikan juga. Nabi ditegur oleh Allah. Nabi manusia biasa, ditegur. Nabi masa muka, Nabi Allah tegur. Nabi cerita juga ayat tu, ambasa wa tawalla. Ayat Nabi terus sampaikan, walaupun itu Allah tegur Nabi, tapi Nabi tak ada masalah, terus disampaikan jujurnya, mentablighkan. Dan fatanah, bijak Nabi, sangat bijak Nabi. Tutur katanya, tindak tanduknya, semua kebijaksanaan. Jadi kita kena ada sifat-sifat itulah. Sifat kita kena ada kebenaran. Sifat ada kena sifat amanah dengan apa? Dengan kurnia Allah ni. Amanah dengan usia kita, amanah dengan harta kita, amanah dengan tenaga kita, dengan kesihatan kita, dengan anak kita. Kita amanah dengan ilmu kita, amanah. Tunaikan. Apa lagi? Kita kena apa? Sentiasa apa nama tu? Bijak, guna akal yang diberi oleh Allah, dicampur lagi dengan ilmu, dengan wahyu, sunnah Nabi. Jadi akal kita jadi cerdik, jadi kuat akal, cerdas pemikiran kita bila kita sentiasa baca Quran, baca kisah perjuangan Nabi, baca tentang hal-hal yang lain, keilmuan. Ini boleh mendatangkan kita jadi orang yang cerdas, yang berakal, yang fatanah, yang bijak. Yang kita selalu guna akal kita. Lemah akal kerana duk makan benda-benda pelik, makan benda-benda yang mabuk, minum benda yang mabuk, ini boleh rosakkan akal kita. Kita nak jadi orang yang akal yang cerdas, bergaul dengan orang yang soleh, baca Quran selalu, berzikir. Ini semua antara benda-benda yang boleh menghidupkan, menguatkan pemikiran kita, insya-Allah.
dasar kerasulannya serta keistimewaannya. Nabi yang ummi. Ummi ni mana dia tak boleh baca dan menulis. Ini khusus untuk Nabi supaya tidak tuduh oleh orang kafir bahawa Nabi buat Quran. Quran ni Nabi buat, Muhammad buat Quran ni. Mana boleh orang tak boleh baca dia tulis, boleh buat Quran, boleh buat karangan. Ayat-ayat yang begitu cantik, pengajaran yang begitu hebat, bukan manusia ni, tentu daripada kuasa yang lebih besar lagi, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalankan tugas amal ma'ruf, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini tugas Nabi. Walaupun Nabi masa tu tak ada negara lagi di Madinah, di Mekah, Nabi mengajar, tapi tak boleh nak menentang kemungkaran, tak boleh lah, sebab tak ada negara, tak ada kekuatan. Orang boleh sembah berhala lagi dekat Kaabah tu, ada berhala tawaf sampai telanjang, Nabi tak larang ni. Orang minum arak tak larang. Tak ada undang-undang Nabi boleh buat. Nabi tak ada kuasa. Itu nama zaman Mekah. Tapi bila ada kuasa, bila Allah perintah pergi ke Madinah, nanti jadi pemimpin ketua sana, ada kuasa, dah ada tentera, dah ada masjid, dah ada pasar, dah ada kementerian, semua-semua tu, maka di sana bola lahirnya perundangan. Arak dilarang, tak ada arak lagi, tak ada pembunuhan lagi, tak ada penipuan lagi, tak ada benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya huru-hara. Negara Madinah mencatatkan daulah pertama yang didirikan oleh Nabi. Bersama situ ada rakyatnya daripada Kristian, Yahudi, orang kafir dan orang Islam. Itulah negara pertama yang diujuk oleh Islam, Nabi, ketua negara. Akhirnya berkembang ke Mekah, berkembang seluruh dunia, bermula daripada Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang pernah bercahaya tadi itu. Inilah perjuangan Nabi kita di Mekah. Walaupun di sana ada halangan, tak boleh lawan, sabar lagi, sabar tapi sampai masa dah sampai ke Madinah, maka dibenarkan berperang, dibenarkan untuk pertahanan diri dan sebagainya. Itulah Islam. Dan menghalalkan yang baik, menghalalkan yang keji, melepaskan belenggu yang dikenakan pada Bani Israel sebagai balasan kedegilan mereka di zaman silam, seperti diharamkan harta rampasan perang dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung balik lepas ni, bagaimana Islam yang akhirnya terus menyelari dunia ni. Jadi mudah-mudahan kita lah hari ini umat Islam yang terus mempertahankan Rasulullah SAW, mempertahankan Islam, Quran dan sebagainya dalam kehidupan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarbana al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.